Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar? Semoga semua sihat-sihat. InsyaAllah hari ini saya akan bercerita tentang cabaran dakwah 25 Rasul yang dikarang oleh Muhammad Sabir Jamaluddin. InsyaAllah hari ini saya akan bersambung kepada cerita cabaran dakwah Nabi Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Idris alaihissalam adalah putera kepada Nabi Syits yang merupakan anak kepada Nabi Adam. Menurut Sami Abdullah Al-Maghluz, Nabi Idris asalnya daripada keturunan Qabil, putera Nabi Adam yang tinggalnya di wilayah Iraq. Menurut buku Nabi-Nabi dalam Al-Quran, karya Afif Abdul Fattah yang mengutip sejumlah keterangan ulama mengatakan Nabi Idris dilahirkan di Munah, Memphis, Mesir. Kemudiannya berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala hingga ke wilayah Iraq. Manakala sebahagian pula berpendapat Nabi Idris alaihissalam dilahirkan dan dibesarkan di Babilonia. Namun secara jelasnya tidak dapat diketahui yang mana satu lebih tepat. Al-Maghluz menyebutkan Nabi Idris alaihissalam hidup sekitar umurnya 345 tahun dan ada pula yang menyebutkan usianya 308 tahun. Al-Quran menyebut baginda dengan nama Idris dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagai utusannya yang memiliki kepandaian dalam bidang ilmu pengetahuan dan baginda adalah seorang yang rajin belajar. Allah Subhanahu wa taala memberikannya 30 mushaf suhuf sebagai bekalan untuk diajarkan kepada kaumnya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan hal tersebut. Dan bacakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ayat ini dipetik di dalam surah Al-Maryam 56-57. Tidak banyak keterangan yang didapati tentang kisah Nabi Idris alaihissalam dalam Al-Quran. Sama ada kitab-kitab tafsir maupun dalam kitab-kitab sejarah Nabi. Dalam ayat yang lain disebut nama Nabi Idris bersama Rasul yang lain seperti ayat berikut. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Ayat ini telah dipetik di dalam surah Al-Anbiya 85. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj, baginda telah bertemu Nabi Idris alaihissalam dan berkata, siapa orang ini? Tanya Nabi Muhammad kepada Subhanahu wa taala kepada Jibril. Lalu dijawab oleh Jibril, inilah Idris. Baginda diriwayatkan mempunyai beberapa kelebihan, antaranya pertama, baginda adalah manusia pertama yang pandai membaca dan menulis dengan pena. Kedua, Nabi Idris alaihissalam diberikan pelbagai ilmu pengetahuan mulai daripada merawat kuda, iaitu ilmu perubatan, ilmu falak hinggalah ilmu matematik. Ketiga, nama Nabi Idris alaihissalam sendiri berasal dari akar kata darasa yang artinya belajar. Baginda amat tekun dan rajin mengkaji ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Syits alaihissalam. Seterusnya kepada dirinya. Nabi Idris alaihissalam juga sangat tekun mengkaji fenomena alam semesta yang merupakan ayat bukti dan petanda
daripada Tuhannya. Nasihat Nabi Idris alaihi salam. Antara kemuliaan Nabi Idris adalah baginda merupakan manusia pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaian. Setiap hari baginda disibukkan dengan mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan, namun dalam kesibukan membuat kajian dan belajar, baginda tidak pernah lupa dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Idris alaihissalam juga seorang yang tidak pernah gentar dalam menyeru keturunan Qabil yang mula melakukan maksiat, sehinggalah baginda diberikan gelaran Asadul Usud, iaitu singa di atas segala singa. Seruan Nabi Idris alaihissalam mengajak keturunannya kepada keimanan, membentuk budi pekerti, menghindari pemusuhan serta kerosakan. Baginda nak sering menyeru dengan perkataan yang baik kepada mereka. Antara nasihat baginda ialah peganglah tali agama Allah dengan beribadah hanya kepada Allah. Bebaskan diri dari azab akhirat dengan cara amal soleh dan kebaikan. Zuhudlah di dunia dan berlaku adil. Mengejarkan solat sesuai dengan ajaran Tuhan. Berpuasa pada hari tertentu setiap bulan. Jihad melawan musuh agama yang mengikuti syaitan. Serta keluarkan zakat dan sedekah membantu kaum miskin dan kaum yang ditimpa kemalangan. Baginda juga memberi nasihat dan seruan yang penting, antaranya pertama, solat ke atas mayat lebih dikira sebagai perhormatan kerana memberi syafaat hanya Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan ukuran amal kebajikan. Kedua, seorang tidak mungkin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala seimbang dengan nikmat yang diberikan kepadanya. Ketiga, sambutlah seru Tuhan secara ikhlas untuk solat, puasa dan mentaati semua mentaati semua perintahnya. Keempat, hindari sifat hasad dengki sesama manusia kerana hakikatnya harta yang diperolehi oleh mereka hanyalah sedikit. Kelima, mengkumpul harta secara berlebihan tidak ada manfaat bagi diri seseorang. Keenam, kehidupan hendaklah diisi dengan hikmah dan kebijaksanaan. Terdapat pelbagai kisah Israiliyat berhubung kematian Nabi Idris alaihissalam. Ada yang mengatakan baginda tidak mati tetapi dinaikkan ke langit. Para ahli tafsir menyanggahi kisah seperti ini. Pengajaran. Ilmu berkaitan di kehidupan di dunia perlu dipelajari selain daripada ilmu yang berkaitan tentang akhirat. Kesibukan dunia dalam apa jua lapangan sepatutnya menyebabkan kita semakin mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana dalam kesibukan dunia lah kita perlukan solusi akhirat agar setiap masa diisi dengan ibadah. Tugas menyeru kepada kebaikan hendaklah diusahakan secara berterusan tanpa pengabaian walaupun sibuk dengan urusan peribadi dan keluarga. Setiap kejayaan akan terhasil dengan sabar dan itulah sifat yang ada pada setiap Rasul dan yang sepatutnya dicontohi oleh manusia. Agama yang diamalkan dengan panduan yang betul akan menghasilkan insan yang mempunyai akhlak yang mulia. Marilah kita sama-sama jalankan kerja dakwah dan mempelajari sirah Nabi sebagai panduan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.